Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن الجهاد والنية. Yang dihormati Ustaz pengurusi majlis, pengurusi masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan dan seterusnya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jalla. Apa khabar semua orang Johor, sihat? Alhamdulillah, beruntung tuan-tuan, pagi-pagi Jumaat tak kelang kabut. Kalau di Kuala Lumpur, di Selangor, kami kelang kabut pagi Jumaat sebab nak pergi kerja. Semayang saf adalah Tuan Imam dan Tuan Bilal sahaja. Itu pun kalau Tuan Imamnya sihat. Kalau Tuan Imamnya sakit, tuan-tuan, Tuan Bilal lah dia buat segala-galanya. Dia lah jadi imam, dia lah jadi Bilal, malah dia jadi tukang siap buka lampu semua. Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi ni subuhnya agak ramai. Ustaz cuti, Ustaz kalau tak ramai macam mana? Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, man shalla salatal isya'i fi jamaah faka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang sembahyang isyaknya berjemaah, tuan-tuan, malam tadi kalau kita dapat solat isyak berjemaah di masjid, di surau bukan di rumah, maka pahala dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad ini berganda-ganda. Kita beza, tuan-tuan. Kalau umat terdahulu umur mereka ini ratusan tahun, ada yang mencecah ke ribuan tahun. Tapi umur umat Nabi Muhammad baina 60 wa 70, antara 60 ke 70 tahun. Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kebanyakannya yang pergi ke masjid ini adalah bakal-bakal jenazah. Maaf tuan-tuan, saya pun bakal jenazah juga. Sebab dia tahu umur dia tak panjang. Kita hijrah nak masuk, tuan-tuan, tak lama maghrib ni masuk hijrah dah tahun baru Islam, maka umur kita akan lebih dekat lagi dengan kematian. Umur umat Nabi Muhammad ni pendek-pendek, tetapi ganjaran dan pahala yang Allah Ta'ala berikan khas untuk umat Nabi Muhammad ini berganda-ganda. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Apabila kita datangkan satu kebaikan, Allah Ta'ala gandakan sehingga 10 kali ganda. Hebat tuan-tuan. Sembayang isyak berjemaah kat masjid 4 rakaat tak sampai 5 minit, tapi pahala Allah Ta'ala berikan umat Nabi Muhammad seperti solat separuh malam. Bayangkan tuan-tuan, maknanya daripada maghrib pukul 7 ke 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam tak berhenti sembayang. Pernah tuan-tuan? Pernah tuan-tuan sembayang tak berhenti 5 jam berhenti? Pernah tak pernah? Adik pernah adik? Tak pernah kan? Ustaz mana Ustaz? Paling tinggi 5 minit. Kena sembayang tahajud lama sikit tuan-tuan, setengah jam pun gelapar lutut ni. Aduh, lama pula Pak Imam. Kena pula imam tarawih. Dan imam tarawih bacaannya imam pula imam hafiz baca kat masjid kita ni. Suara pula sedap tuan-tuan. Ui, khusyuk. Dengar tu panjang, tapi boleh tahan panjang juga ni Ustaz ni. Nak cerita apa tuan-tuan? Pahala dan ganjaran umat Nabi Muhammad ni diganda-gandakan.
Rasul sambung lagi dalam hadis ini, wa man shalla salat as-subhi fi jamaah. Barang siapa pula yang sembahyang subuhnya berjemaah. Tadi kita sembahyang tuan-tuan, dapat dengan imam rakaat pertama lagi, alhamdulillah. Kalau takbir ula pertama lagi baik, alhamdulillah. Faka'annama shallal laila kullah. Pahala dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan seperti sembahyang sepenuh malam. Allah, maknanya daripada Isyak pukul 7 sampailah pukul 5.30 kita tak berhenti sembahyang tuan-tuan. Puan-puan sekalian, tak berhenti sembahyang. Allah, Ustaz, hebatnya. Tapi kalau umat terdahulu tuan-tuan, berbeza. Mereka beribadah, satu ibadah satu pahala, sebab umurnya panjang. Kalau Nabi Nuh AS dakwahnya saja disebut dalam Al-Quran 950 tahun. Umat terdahulu kalau buat dosa tuan-tuan, azab cepat diturunkan. Banjir ketika zaman Nabi Nuh ketika itu tuan-tuan puan-puan sekalian melebihi 4,000 meter. Allah, 4,000 meter tuan-tuan. Cuba bayangkan 4,000 meter tu berapa besar, berapa tinggi. Banjirnya 4,000 meter. Kita banjir baru 1-2 meter dah kecoh tuan-tuan. Habis rumah aku, habis. Tu 4,000 meter, 4 kilometer tinggi tu. Bayangkan kalau kita pusing berlari dekat padang baru 400 meter, seperti 10 kali pusingan luruskan. Tu 4 kilometer banjir Allah Ta'ala bagi. Tapi umat Nabi Muhammad dibagi peluang tuan-tuan. Buat dosa, tak apa, kita bagi peluang. Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk bertaubat dan bertaubat. Allahu Akbar. Sebab itu umat Nabi Muhammad ni hebat tuan-tuan. Gandaan ganjaran pahala berganda-ganda. Umat terdahulu sehingga kan ada sebagian Nabi dan Rasul yang umurnya akil baligh tuan-tuan. Akil baligh umurnya 100 tahun. 100 tahun bawa akil baligh. Kita tuan-tuan bila akil balighnya? Saya tak tahu zaman sekarang. Adik dah balik belum? Tak tahu Ustaz. Sekarang budak-budak 5 tahun dah balik tuan-tuan. Cepat 5 tahun dah balik. Ni kat Kuala Lumpur tuan-tuan, ibu pulang daripada kerja, kakak sekalian pulang daripada kerja, dia dengar bunyi macam pelik sikit. Dia buka bilik anak perempuannya yang berumur 4 tahun. Apabila dia masuk bilik anak perempuannya, terkejut si ibu apabila melihat anaknya yang perempuan umur 4 tahun sedang bercumbu-cumbuan dengan seorang sepupunya yang berumur 5 tahun. Yang lelaki dah tak pakai baju tuan-tuan. Puan-puan sekalian, tu di KL makhraj sebut betul-betul tuan-tuan. KL JB mungkin kurang sikit ke, tapi 2 kali 5 juga Ustaz, bahaya dia Ustaz. Ni tuan-tuan, ibu terkejut, tangan dah menjala dah 5 tahun ni, bercumbu-cumbu. A'udzubillah. 100 tahun baru balik tuan-tuan. Cuba kita kalau 100 tahun kat mana tuan-tuan? Agaknya kat mana? Allah Ustaz, kat kubur dah Ustaz kita. Ahli kubur lah Ustaz kita, dah 100 tahun. Allah, 100 tahun baru balik tuan-tuan. Tapi kita tak sedar, setiap tahun demi tahun, hijrah demi hijrah kita lalui tuan-tuan. Lebih-lebih lagi hari ini adalah Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Al-Jum'atu ilal Jum'ati kaffaratun lima bainahuma. Satu Jum'ah dengan satu Jum'ah adalah penghapus dosa bagi umat Islam. Bersyukur tuan-tuan jadi orang Johor, sebab dia rasa transformasi. Johor hari Jumaat tak cuti kepada Jumaat cuti. Ui, seronok tuan-tuan, tak kelang kabut pagi. Rasulullah SAW pun lepas sembahyang subuh dia tak balik dulu tuan-tuan. Dia duduk sampai waktu di masjid, sama ada kuliah, sama ada pengajian yang diberikan, sama ada bacaan Quran dan sebagainya, sehingga masuk syuruk. Tak kelang kabut hari Jumaat yang mulia. Boleh pergi sembahyang Jumaat lebih awal. Allahu Akbar. Tapi umat terdahulu berbeza tuan-tuan puan-puan. Saya teringat apabila ketika saya selalu bawa jemaah haji, jemaah umrah tuan-tuan. Sekali itu saya menanti seorang pakcik ni, sebab kita kat sana kena jaga jemaah, kebajikan jemaah. Tengok pakcik ni tak balik-balik daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Saya dah takut dah tuan-tuan, sebab 2-3 tahun sebelum tu, waktu tu tahun 2000
2006 ke 2005. 2 tahun sebelum tu ada jemaah saya tak balik-balik 3 hari. Tahu-tahu balik-balik long lay je. Ada setengah travel pula, tahu-tahu baliknya tahu-tahu meninggal dunia je. Memang risau kita. Kita pula muda tuan-tuan jadi guru agama tu. Allah, kita pun tunggu pak cik ni tak balik-balik tuan-tuan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Isyak kalau dia balik, saya nak report dah tabung haji. Isyak dia balik tuan-tuan, papan dia senyum je kat saya. Umur series steady je dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ji. Dalam hati geram, aku pergi mana sehari ni kan. Ji pergi mana Ji sehari ni? Kita duduk 45 hari dengan jemaah tuan-tuan. Dia jadi macam saudara baru dah, macam anak dan bapak dah. Rasa tu memang rapat 45 hari. Duduk sama-sama, makan sama-sama, dalam kemah sama-sama, buat haji sama-sama, tawaf sama-sama 45 hari. Kita Ji pergi mana Ji? Ustaz, hari ni saja Ustaz, saya gembira sangat Ustaz. Hari ni saya tak pulang hotel. Subuh sampai isyak duduk kat Masjidil Haram aja. Ui, saya kata baguslah, alhamdulillah. Tapi saya tanya, tak balik hotel tak makan ke? Ya Ustaz, saya tak makan Ustaz. Kan Ustaz kata minum air zam-zam je cukup. Saya pun minum je lah Ustaz. Saya minum je tuan-tuan. Tapi bukan air zam-zam ni. Sebab air zam-zam ni al-ma'u zam-zam yut'imut ta'am, memberikan garam mineral kepada orang yang minum air zam-zam. Hebat tuan-tuan. Memang ada sahabat Nabi duduk kat Masjidil Haram 1 bulan tak makan, minum air zam-zam je. Memang betul. Jadi saya kata, kenapa gembira sangat ni? Gembira tengok muka wajah berseri. Ustaz, seronok sangat Ustaz hari ni. Kenapa hari ni saja saya dah kumpul 2 juta pahala Ustaz? Terkejut saya. Apa? 2 juta pahala daripada subuh sampai isyak. 2 juta tuan-tuan. Macam mana 2 juta? Kau Ustaz kata semayang kat sana 100,000 pahala. Betul tuan-tuan. Semayang kat Masjidil Haram lagi banyak pahalanya. Kalau dekat sini baru 27 pahala. Tapi kat sana semayang di Masjidil Haram 100,000 pahala. Allahu Akbar tuan-tuan. Berapa kosongnya tak terkira tu. Jadi saya tanya dia, habis macam mana yang banyaknya? Ustaz, sebelum subuh Ustaz dah berapa solat? Tahajud 2 rakaat 100,000. Betul juga dah. Semain taubat lagi Ustaz 2 rakaat 100,000. Betul juga dah. Sebelum zuhur 100,000. Sebelum subuh 100,000. Subuh je dah 400,000 Ustaz. Tu dia tuan-tuan. Dia kira rupanya. Boleh masuk syurga betul, gembira. Pagi subuh tu tuan-tuan, ada satu subuh tu. Lepas saya bagi tazkirah jemaah saya dekat tepi tiang-tiang Masjidil Haram. Saya pun lepas bagi tazkirah tu, ada orang Indonesia ada dengar kuliah saya sama-sama. Dia jumpa kat saya, tanya saya, Pak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Orang Indon tuan-tuan, dia cakap dengan bahasa Indon dia. Pak Ustaz mau tanya Pak Ustaz. Saya pun tak tahulah. Saya ni bila cakap dengan orang Indonesia tuan-tuan, bahasa saya orang Melayu ni lemah. Dia jadi translate bahasa Indon juga. Ya mas, apa dia mas? Macam saya ada didik kat rumah, kita cakap bahasa baku kan dia. Saya pun tak tahu kenapa. Hebatnya bahasa tuan-tuan. Ini macam orang Kedah. Saya tak tahulah di Johor. Kalau di Kedah tuan-tuan bahasanya kasar sikit. Dia tak boleh cakap lembut-lembut kat Kedah. Kalau kuliah dia kena. Kalau tak semain, hampa ni tak semain masuk neraka ke apa? Takut orang dengar masuk neraka. Kalau kat KL tuan-tuan, ni tak semayang nak masuk neraka ke? Masuk neraka ke? Dia lain bunyi dia. Duduk punya ezah dia tu lain. Baku ni lain. Hebat baku ni kan. Begitu orang Indo ni, kita pun dia mas. Apa dia mas? Pak Ustaz tadi bilang semayang di Masjidil Haram ibadah ni berjuta-juta pahalanya. Betul Pak Ustaz? Betul mas. Jadi Pak Ustaz, apa salahnya Pak Ustaz? Kita pulang ke negara, pulang ke Malaysia, pulang ke Indonesia, hanya menegur arak sekali Pak Ustaz. Tegur arak sekali kan baru dapat 1 dosa. Kita kan ada juta-juta pahala Pak Ustaz. Juta-juta pahala, kalau tolak 1 dosa masih ada juta-juta pahala. Boleh masuk syurga tak Pak Ustaz? Allah pening dan saya. Wih, bagai aku nak jawab ni. Wih, duduk bincang-bincang tak faham-faham. Orang Indonesia ni ramai yang liberal tuan-tuan. Allah, ramai yang liberal. Dia fikir akal saja, dia tidak fikir ikut Quran dan Sunnah. Penat nak cerita gitu. Kalau macam tu seronok tuan-tuan. Masuk syurga neraka ni guna main kalkulator je. Wih, hebat aku. Pergi umrah selalu tuan-tuan. Ribu-ribu juta-juta pahala. Balik, wih, aku ni ada lagi standby, ada lagi 10 juta ni, apa dosa aku nak buat
Tak payah sembang subuh baru satu dosa. Tolak ada 999,999 pahala lagi. Apa lagi yang minum arak baru satu dosa. Tuan-tuan, kalau kira macam tu, seronok dah. Tak payah datang subuh lah kita. Tidak, tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad ni pahala berganda-ganda. Kita baca Quran, Alif Lam Mim. Berapa pahala, tuan-tuan? Berapa pahala? Satu huruf digandakan, man qara'a harfan bi kitabillahi falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harf walakinna alifu harf wal lam harf wa mim harf. Setiap satu huruf itu digandakan 10 pahala, tuan-tuan. Alif lam mim, kata Rasul, aku tidak mengatakan dia satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim berapa pahala, adik? Alif satu huruf, kalau 3 pahala berapa pahala? 30. Mesti A matematik ni. Bagus. 30 pahala, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi kenapa bila kita baca alif lam mim, tuan-tuan, cepat kita berhenti? Tak semangat nak menyambung ayat yang kedua, ketiga. Paling tinggi beli 5 ayat aja. Pernah saya pergi sebuah sekolah ni, tuan-tuan, kat KL juga. Penuh ni sekolah dekat 1000 lebih. Kat Selangor. Penuh. Pelajar sekolah rendah. 1000 lebih. Saya kata darjah 1 ni darjah 6. Saya tanya, berapa minit kamu mengaji semua ni? Ustaz, saya mengaji 5 minit. Ustaz, saya mengaji 10 minit. Ustaz, saya mengaji 3 minit. Ada seorang ke depan. Ustaz, saya mengaji macam ni. Pinjam mic, Ustaz. Ui, berani budak ni, tuan-tuan. Dia pun ambil mic, dia mengaji. Saya mengaji macam ni, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ui, gempak lah betul tu. Umur 12 tahun mengaji, suara boleh tahan juga. Dia pun, tuan-tuan, lepas tu Ustaz, saya pun buka Quran, dah baca auzubillah, buka Quran, saya nak baca Quran. Saya mula yang nak baca, Ustaz, saya pun baca Sadaqallahul Azim. Allah, budak-budak semua 1000 lebih tu. Kenapa kau cepat sangat? Ustaz, tadi ayah tengok mengaji, saya kuat sikit. Tengok ayah pun dah keluar, saya pun tutup lah. Kenapa laju sangat? Nak tengok Doraemon, Ustaz. Tengok Upin dan Ipin. Ni, tuan-tuan, puan-puan, kurang. Cuba, tuan-tuan, kalau kita mengaji alif lam mim. Ada adik tengok poket. Tengok poket. Tengok. Ada tak duit dalam tu? Ada tak? Cuba, tuan-tuan, kita baca alif lam mim, tengok poket. Siapa yang letak kat poket aku ni? Ada 30 US dollar. Agak-agak, tuan-tuan, nak berhenti ke nak sambung ngaji, tuan-tuan? Ada orang tak ada orang ni, tuan-tuan? Ada orang. Okey, sekali lagi tanya, tuan-tuan, kalau kita baca alif lam mim, tiba-tiba kat poket kita 30 US dollar, nak berhenti ke nak sambung, tuan-tuan? Sambung, Ustaz. 30 dolar, Ustaz. Siapa nak bagi? Ada 100 ringgit lebih. Kalau sambung, tuan-tuan, sambung dengan saya pagi ni, tuan-tuan. Nak dengar suara orang Johor sikit. Zalikal kitab, tuan-tuan, boleh sama-sama, insyaAllah. Boleh, tuan-tuan, adik-adik kita? Boleh, insyaAllah. Wahid isnani salasa. Zalikal. Sekali lagi. 1, 2, 3. Zalikal. Taqin. Suara tak makan lagi, Ustaz. Memang suara subuh gitu, Ustaz. Memang gitu, tuan-tuan. Yelah. Tengok lagi poket kita. Tengok gitu, tuan-tuan. Agak-agak berapa? Ui, Noh lah, Ustaz. 100 lebih dolar. Agak-agak nak berhenti ke nak sambung, tuan-tuan? Sambunglah, Ustaz. Kalau macam ni, Ustaz, mengaji duit terus masuk poket, Ustaz. Tak payah pergi kerja lah kita, Ustaz. Semua orang penuh kat masjid, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab lepas ibadah terus diberikan ganjaran pahala. Allah Ta'ala bagi cash. Tapi tidak. Umat Nabi Muhammad kita ini, tuan-tuan, diuji oleh Allah Ta'ala. Pahalanya tidak dinampakkan. Apa pahala tu tak nampak, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala menguji kita, pahalanya duduk ke akhirat sana. Ini yang kita kejar, semayang subuh berjemaah, pahalanya berganda-ganda Allah. Itu umat Nabi Muhammad, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Ini yang kita nak kejar, ini yang kita nak hadapi hijrah. Kita kena faham konteks. Kita tidak mahu beriman secara terkejut-terkejut. Kita tidak mahu beriman secara bermusim. Ini hijrah, tuan-tuan, semangat kita berubah, transformasi. Ada tahu transformasi? Tahu? Transformers atau Transformers? Transformers tahu? Transformers sama tu. Daripada kereta dia tukar jadi robot kan.
Jadi robot ditukar jadi kapal terbang kan. Itu hijrah, itu transformasi. Kita tidak mau bermusim tuan-tuan. Datang hijrah kita berubah, habis hijrah kita gagal. Kita tidak mau. Ada satu peristiwa berlaku tuan-tuan, baru saja di Surabaya. Tuan-tuan pernah ke Surabaya agaknya? Pernah ke Surabaya tuan-tuan? Pernah, alhamdulillah. Saya alhamdulillah pernah tuan-tuan. Dekat sana ada Wali Songo di sana, ada ziarah kadang dekat Masjid Empel kat sana tu. Surabaya tuan-tuan terkenal dengan City of Singapore. Dekat Singapura tuan-tuan pergi melewat, tuan-tuan boleh tengok sebelah jalan nampak bangunan besar-besar. Kenapa Surabaya terkenal dengan nama City of Singapore tuan-tuan? Kerana tuan-tuan puan-puan sekalian, kerana apa? Kerana sana bangunan besar-besar macam kat Singapura. Di sana juga tuan-tuan puan-puan, walaupun bangunannya besar, ulama'nya banyak, di sana juga tak heran tuan-tuan memiliki pusat pelacuran yang terbesar di Indonesia. Surabaya tuan-tuan terkenal dengan pusat pelacuran dolinya yang terbesar. Sampai buat diskaun. Sana 80%. Sana pula pusat pelacurannya 70%. Belakang pula 50%. Gila tuan-tuan. Pusat pelacuran terbesar di Indonesia. Indonesia tuan-tuan ada 250 juta. Umat Islam 230 juta. Tetapi memiliki pusat pelacuran yang terbesar di Indonesia di Surabaya. Bukan sahaja di Surabaya, di Indonesia. Malah pusat pelacuran doli di Surabaya ini terbesar di Asia Tenggara. Mengalahkan Jepun dan Korea. Kalah Malaysia. Hebat tuan-tuan, besar. Terlalu besar katanya. Kalau tawaf 7 pusingan akak-akak sekalian tak habis besarnya. Terlalu besar, budak-budak kecil belasan tahun dah jadi pelacur tuan-tuan. Yang peliknya tuan-tuan, apabila datang satu Ramadan, mereka meninggalkan maksiat tu. Mereka pergi ke masjid seorang pelik. Kenapa pelacur ni semua pergi masjid seorang ni? Semua sembahyang tarawih tuan-tuan. Sembahyang tarawih, qiyamul lail, bertadarus, baca Quran, dengar kuliah agama, iftar jama'i, berbuka, Allahu Akbar, sahur kat masjid. Orang pelik. Mereka tahu bulan Ramadan bulan yang berkat, jangan buat dosa. Tutup pusat pelacuran. Luar biasa. Luar biasa tuan-tuan. Tiap malam demi malam mereka totally ubah 360 darjah. Boleh 720 darjah lah tuan-tuan. 2 kali pusingan boleh jadi. Tetapi tuan-tuan puan-puan sekalian, apabila datang malam Syawal, malam hari raya, orang bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka, para pelacur ini kembali ke pekerjaan terkutuknya tuan-tuan. Buat dosa balik. Mereka beriman kepada Allah secara bermusim. Kita tidak mau yang begini tuan-tuan. Kita nak hijrah, yang kita nak datang transformasi yang kita bawa ini berterusan, continuous, berterusan tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi luar biasa tak luar biasa, para pelacur, ketua masyarakat, ketua kampung, Gubernur Surabaya bersepakat tuan-tuan pada 20 Jun yang lepas, baru ni 20 Jun yang lepas tuan-tuan, 20 Jun 2014 bersepakat mereka menutup pusat pelacuran ini buat selama-lamanya. Apa kata gubernurnya, seorang wanita? Biar selepas ini aku tidak berjumpa dengan kalian, aku dibunuh sekalipun, tapi kita sepakat menutup Doli. Doli itu kenal tuan-tuan, nama tempat pelacuran itu. Walaupun mungkin aku akan kalah dalam pilihan raya, tapi selepas ini kita sepakat juga menutup pusat pelacuran ini. Alhamdulillah tuan-tuan, 20 Jun yang lepas di Surabaya, hidayah datang, mereka menutup pusat pelacuran, membina madrasah dan madaris. Mereka membuka masjid-masjid dan surau lebih banyak. Mereka totally transfer. Mereka berubah tuan-tuan demi bulan Ramadan 1435 Hijrah yang datang baru-baru berbulan yang lepas. Mereka meninggalkan maksiat. Allahu Akbar. Demi apa tuan-tuan? Demi bulan Ramadan, dan mereka berubah. Tidak ada rasmi lagi pusat pelacuran dibuka-buka seperti dahulu. Baru saja tuan-tuan. Ini yang kita nak capai.
Umat Nabi Muhammad yang bukan beriman kepada Allah secara terkejut-terkejut, kita tidak mahu. Kita nak beriman kepada Allah, tuan-tuan puan-puan, secara kontinus. Tidak seperti umat terdahulu. Umat terdahulu, tuan-tuan, Nabi Musa alaihissalam, ketika mana dicabar oleh umatnya kata apa? Musa, kami nak tengok gunung ganang, Musa. Duduk dekat atas kepala kami, Musa. Baru kami beriman dengan Allah dan kamu, Musa. Nabi Musa, tuan-tuan, dengan izin Allah, dia bawa gunung ganang duduk atas kepala orang kafir Quraisy. Ketika itu tengok, terkejut. Orang kafir Quraisy terkejut. Betul lah gunung ni, betul. Baik-baik, Musa kami beriman, Musa kami beriman. Tapi dia beriman secara terkejut, tuan-tuan. Berimannya kejap. Beberapa bulan kembali kepada agamanya yang salah. Dia kata ikut. Begitulah Nabi dengan Nabi yang lain. Begitulah umatnya beriman. Nampak Nabi Musa bawa tongkat jadi ular, tuan-tuan, boleh mengalahkan lebih 30,000 ular. Sihir-sihir yang lain semua terkejut. Dahsyat kau Musa, kami beriman. Tapi sekejap, tuan-tuan, bermusim ini kita tidak mahu. Begitu juga orang kafir Quraisy dicabar Rasulullah SAW. Apa disebut dalam surah Al-Isra? وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. Muhammad, kami cabar kau Muhammad. Kau bawa Muhammad belah bumi ni Muhammad. Kami nak tengok air keluar daripada bumi ni Muhammad. Air keluar Muhammad daripada bumi, baru kami beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Tuan-tuan, Nabi dicabar. Nabi adalah kekasih Allah. Yang paling Allah Ta'ala sayang Nabi kita, tuan-tuan. Nabi yang paling banyak ujiannya dan cabaran dan kehebatan mukjizatnya. Saya nak tanya tuan-tuan puan-puan sekalian, kalaulah Rasulullah SAW dengan izin Allah, boleh tak dengan izin Allah, tuan-tuan, Nabi kita minta Allah untuk belah bumi bagi air keluar daripada bumi? Boleh ke tak boleh, tuan-tuan sekalian? Boleh tak boleh? Boleh, Ustaz, boleh. Tapi Nabi kita tidak mahu lakukan. Sebab kalau Nabi kita lakukan, tuan-tuan, nescaya umat Islam ketika zaman Rasul akan beriman kepada Allah dan Rasul cara terkejut seperti umat terdahulu. Nescaya kita pun beriman kepada Allah dan Rasul cara terkejut. Allah Ta'ala, Rasul kita tidak mahu lakukan demikian. Nabi kita sabar, dicabar lagi. Muhammad, kau tak boleh belah bumi, tak apa. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. Muhammad, kalau begitu Muhammad, kau bawa kebun-kebun Muhammad. Kau bawa kebun-kebun yang adanya pokok anggur, kebun-kebun korma, kebun-kebun anggur mengalir pada sungai. Bayangkan tuan-tuan, kat Mekah mana ada kebun? Tuan-tuan pernah tak makan anggur? Pernah tak makan anggur? Adik pernah makan anggur? Macam mana makan anggur? Beli anggur, tuan-tuan, betul? Lepas tu basuh, lepas tu petik makan, kan? Saya, tuan-tuan, waktu belajar kat Mesir dulu, pergi kebun anggur. Allah, dahsyat, tuan-tuan. Saya makan anggur macam ni, tuan, sambil duduk, tak guna tangan, tuan-tuan. Macam ni lah. Seronoknya makan anggur, tak guna tangan. Dia punya pokok buah anggur yang lebat tu duduk kat bawah ni je. Kita duduk boleh baring lagi makan. Ngam. Seronoknya. Memang tajuk tengok pokok anggur, tuan-tuan. Sekarang kat Taif dah keluar dah, tuan-tuan, pokok anggur. Nak cerita apa? Nak cerita hebatnya kebun anggur ni. Dicabar Nabi, orang kafir Quraisy cabar Nabi. Kami nak au takuna laka jannatun min nakhil wa inab. Kami nak pokok-pokok anggur dekat Mekah. Mana ada kering kontang? Nabi kita boleh tak boleh, tuan-tuan, bawa pokok anggur dekat Mekah? Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi Nabi kita tidak mau lakukan. Sebab dia nak umatnya beriman secara kontinus, tak kira musim, tuan-tuan. Mal hijrah berubah, lepas tu kembali balik. Semangat. Datang maulid Rasul, ingat Rasul, selawat Nabi. Lepas maulid Rasul, tak selawat pada Nabi. Mal hijrah datang semangat, berdoa, menangis-nangis, tuan-tuan. Tapi habis mal hijrah, tinggal doa pun tak pernah. Yang kita tidak mau. Dicabar lagi Nabi. Au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Ataupun Muhammad, engkau bawa langit Muhammad, biar langit ini menghimpak ke atas kepala kami sedikit demi sedikit, kisafa, sedikit demi sedikit, baru kami akan beriman. Tuan-tuan perempuan, dia cabar sampai tahap minta langit ini biar jatuh ke atas kepala mereka sedikit demi sedikit. Wih, gila, tuan-tuan. Dia cabar Nabi sampai tahap maksimum macam ni. Tapi Nabi kita sabar.
Sampai diminta apa? Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kalau kau tak boleh buat semua ni, tak apalah Muhammad. Kau bawa turun Allah, bawa turun malaikat, kami nak qabila, kami nak jumpa. Baru kami beriman. Tak gila tuan-tuan? Dia cabar Nabi kita, orang kafir, bawa turun Allah, bawa malaikat, orang kafir nak jumpa, nak tengok, nak jumpa, baru dia beriman. Uish tuan-tuan, geram saya baca ayat ni tuan-tuan, geram rasa orang kafir Quraisy. Rasa kalau aku hidup zaman tu nak aku pelempang, papa, rasa je. Nabi kita diuji sampai tahap begitu tuan-tuan. Allah nak cerita tuan-tuan, Allahu Akbar. Seronok kita ujian dakwah kita tak sampai macam tu. Baru habis mukadimah ni tuan-tuan. Macam mana bab hijrah belum masuk lagi ni Tuan Imam? Boleh tunggu tak boleh tunggu ni tuan-tuan? Boleh insya-Allah. Boleh kita sambung lagi tuan-tuan. Baru habis mukadimah tuan-tuan. Nak cerita ibadah umat Nabi Muhammad ni berganda-ganda. Kita bersyukur tuan-tuan, hari ni kita akan masuk mal hijrah. Kita selalu dengar tuan-tuan nasyid-nasyid dekat masjid pula, dekat TV, dekat corong-corong radio tuan-tuan. Apa nasyid hijrah tu? 1 Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah, perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ketika zaman Sayyidina Umar, ketika mana Sayyidina Umar menghantar surat-surat kepada gubernur-gubernurnya. Ketika itu Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah Islam Sayyidina Umar, mengapa kita ini apabila dalam surat-surat rasmi kita tidak ada tarikh yang rasmi? Apabila Abu Musa al-Asy'ari menyebut, apa salahnya kalau kita ada tarikh? Identiti kita umat Islam seperti mana orang Rom. Orang Rom tuan-tuan, dia mengambil hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang kita 2014 tu, mereka gunakan sebagai tarikh rasmi mereka. Umat Islam tidak ada tarikh rasmi lagi tuan-tuan puan-puan. Ketika zaman jahiliah, mereka zaman jahiliah sebelum Rasul diangkat menjadi Rasul, terkenal dengan 4 bulan saja. Bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awal dan bulan Rejab, bulan haram berlakunya peperangan. Datang Rasul, datangnya bulan Ramadan, datangnya bulan Syawal dan pelbagai lagi bulan tuan-tuan, Zulhijjah dan sebagainya. Jadi mereka berbincang, sahabat Nabi berbincang dengan Sayyidina Umar ketika pemerintah Khalifah Ar-Rasyidin Sayyidina Umar, apa tarikh yang takwim sebenar kita nak buat untuk umat Islam. Ada yang mencadangkan tuan-tuan, kita ambil tarikh kewafatan Rasulullah SAW. Kita jadikan tarikh itu adalah mula untuk tahun baru Islam. Ramai tak setuju tuan-tuan. Kewafatan baginda nak cerita apa dengan tahun baru Islam? Lari. Tak kena. Ada yang mencadangkan tak apa kalau macam tu. Kita ada yang mencadangkan supaya ambil tarikh hari yang mana Rasulullah diangkat menjadi Rasul, naik ke Gua Hira, dapat wahyu yang pertama. Juga ramai tak setuju. Ada lagi yang mencadangkan kalau begitu kita ambil saja Maulidun Nabi, tarikh kelahiran Rasulullah, kan lebih senang. Sayyidina Umar bertegas tidak bersetuju, kerana ketika itu orang-orang Kristian begitu mengagungkan tarikh-tarikh lahir ini kerana ada perayaan-perayaan tertentu. Kita berbeza tuan-tuan. Maulidun Nabi kita dengan ibadahnya, dengan kita dengar kuliah, mungkin kita mengaji, tak ada kita buat benda pelik-pelik. Tetapi orang Kristian mereka mengagungkan hari-hari lahir ini dengan apa? Dengan tanda-tanda, dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah yang pelik-pelik. Jadi Sayyidina Umar memang tolak. Jadi akhirnya mereka sepakat berbincang-bincang, apa salahnya Umar? Kita ini sekarang ni ramai orang-orang yang baru pulang haji. Bulan Zulhijjah ada ramai yang pulang haji katanya. Ramai orang yang ibadahnya berubah kan. Tentu orang balik haji ni selalunya dia dah pakai kopi haji tak banyak sikit kan. Orang pagi dah, Ahmad sini Ahmad. Dia diam, Ahmad. Kenapa kau senyap? Aku bawa balik haji, panggil tu biar betul sikit. Tuan Haji Ahmad. Yang lain-lain tuan-tuan. Orang hari ni kadang pergi haji nak dapat Tuan Haji kat depan. Saya alhamdulillah dah bawa jemaah haji tuan-tuan 8 kali tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau 8 kali ni maknanya 8 kali panggil haji lah kalau gitu. Haji piu Hafiz.
Tuan-tuan puan, tidak itu yang kita nak kejar. Tapi nak cerita mereka yang pergi buat haji ni, berapa hari tuan-tuan kita duduk kat Madinah? Siapa yang pergi haji duduk Madinah, berapa solat kita jaga tuan-tuan? Berapa solat kita jaga dekat Madinah? Amai pergi haji ni kan 40 waktu, ingat lagi tuan-tuan, 40 waktu kita duduk kat Madinah. Walaupun hadis yang mengatakan sembahyang 40 waktu berturut-turut di bumi, di Madinah, di Masjid Nabawi ini diharamkan badannya daripada api neraka. Walaupun hadisnya lemah, tetapi boleh dijadikan sebagai keseluruhan ibadah. Syekh Ibn Atiyah mengatakan ianya sebagai satu motivasi. Apabila sembahyang 40 waktu berturut-turut, balik nanti ke negara, insya-Allah dia tak miss sembahyang berjemaah. Itu kaedah dia. Kena berterusan, terus tak berhenti-henti 40 waktu, tak berhenti, insya-Allah tak miss main jemaah. Jadi balik tuan-tuan, para sahabat bincang, orang yang balik haji ni dia konsisten ibadahnya luar biasa. Apalah kiranya kalau kita ambil bulan Muharram, bulan yang baru ini sebagai bulan pertama dalam Islam. Tuan-tuan puan-puan, sebab sebelum ini mereka tidak ada bulan mana yang nak dimulakan sebagai bulan Islam. Kan kita selalu dengar Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal hingga akhir nasyid tu Muharram. Yang kita dengar tuan-tuan hadis 1 Muharram detik permulaan nasyid tadi, perkiraan tahun Islam hijrah, tu betul dah. Tapi yang ini perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Ni saya nak minta maaf tuan-tuan, kita nak bagi betulkan sedikit kekeliruan. Sebab kita dah berkurun-kurun tuan-tuan. Macam kita selalu baca kita baca pantun, harapkan pagar makan padi. Betul tak tuan-tuan? Sebenarnya bukan harapkan pagar. Jawi tu pagar, tu adalah pegar. Ada burung pegar namanya. Orang Melayu ni baca Jawi tu harapkan pagar makan padi. Apa yang pagar nak makan padi tuan-tuan? Sebenarnya harapkan pegar ke pegar ke macam tu lah, istilah setiap negeri berbeza. Harapkan burung tu namanya burung pegar, pagar. Tulisannya sama tapi bunyi berbeza. Jadi sampai hari ni lah tuan-tuan, tengok salah baca je, harapkan pagar makan padi. Sampai hari ni kita songsang salahnya. Nak boleh buat macam mana, susah nak ubah balik. Tapi saya bertanggungjawab, para asatizah bertanggungjawab tuan-tuan, kita kena beritahukan apa yang tepat. Kita tengoklah tuan-tuan, di mana-mana kitab sirah, beritahu saya kitab sirah yang mana yang tak ada. As-Sirah li Ibn Hisham, Al-Bidayah wa Nihayah li Ibni Kathir, dan banyak lagi termasuk kitab-kitab yang hebat sekarang ni, kitab yang diangkat sebagai kitab Rahiqul Makhtum antaranya. Dibuat pertandingan di Mekah tuan-tuan, tulis kitab sirah, siapa yang boleh hantar, beribu yang hantar seluruh dunia. Akhirnya daripada India, Syekh Safi Rahman Mubarak Furi diangkat menjadi rasul. Dia pun beritahu benda yang sama tuan-tuan. Mana-mana kitab yang mana asalnya bulan hijrah ini dimulakan Muharram, kerana para sahabat berbincang setuju bahawa bulan Muharram bulan pertama, sebab habis Zulhijjah orang akan ada konsisten perubahan ibadah, maka kita ambil bulan Muharram sebagai bulan pertama. Sebab itu tuan-tuan puan-puan sekalian, adapun nak kira tahun, barulah para sahabat ambil kiraan tahun itu mula daripada hijrah Rasul. Baru ada kaitan di situ, baru ada connection dia. Ramai orang faham Rasul berhijrah pada 1 Muharram. 1 Muharram inilah hari yang mana Rasul berhijrah tuan-tuan puan-puan. Dulu saya pun macam tu juga. Kita dulu kecil-kecil pidato tuan-tuan kat sekolah mendengar 1 Muharram ni kita nak mengimbau kembali bagaimana perjalanan Rasulullah. Salah tuan-tuan. Perjalanan Rasulullah SAW yang daripada rumah Rasulullah ke rumah Abu Bakar itu bertolak tuan-tuan. Rasul bertolak pada malam tu, kan ada baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kan dibaca ketika mana di rumah Rasulullah SAW kami jadikan di dinding. Ketika itu tuan-tuan, pada masa tengah hari Rasulullah SAW menziarahi Abu Bakar waktu panas terik. Orang Arab ini tak ada orang ziarah masa tengah hari, itu memang kebiasaannya. Tak ada orang ziarah, panasnya terlalu terik tuan-tuan. Mekah ni panas, sejuk, musim sejuk pun panas, musim panas pun panas, musim bunga pun dia panas, musim tu semua dia panas tuan-tuan. Musim panas memang dahsyat panasnya.
Jadi Rasulullah ni pergi rumah Abu Bakar, panas terik. Waktu tu macam pukul 12 tengah hari lebih kurang. Abu Bakar tengok, ini mesti ada benda yang besar yang Nabi Muhammad SAW nak bawa hari ni. Mesti ada benda yang besar. Rasulullah pergi 2-3 kali sambil menutup mukanya dengan serban, tak nak orang kenal, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan papaskan, laqad adzinallahu li hijrah. Telah diizinkan aku berhijrah wahai Abu Bakar. Abu Bakar ni tak dibagi pergi hijrah dia. Kau tak boleh pergi, Abu Bakar, kau tak boleh pergi hijrah lagi. Sebab antara sahabat Nabi yang Nabi sayang sekali, Abu Bakar, tak boleh pergi hijrah. Satu persatu orang dia dah pergi dah hijrah dulu, tuan-tuan. Jadi barulah malam itu di rumah Rasul, nak malam Rasulullah baru nak bergerak. Orang kafir Quraisy telah mengiringi rumah Rasul, tuan-tuan, ketika turunnya ayat, kami jadikan di depan kamu sadda, dinding, di belakang kamu sadda, fa'aghshaynahum, kami tidak nampakkan kamu, fahum la yubs, kamu tidak nampak. Maka mereka tertidur, tuan-tuan. Ayat ni, tuan-tuan, ramai juga guna, tuan-tuan. Sekarang ni terutama jumpa polis kita kan, kalau nampak polis kan kalau kabut, apa tu Allah, tali pinggang tu jadi boleh gelator, tuan-tuan, tu biasa. Cukup tak cukup tak, Allah mak, kalau tak cukup, tuan-tuan, apa tu kad pengenalan apa tak bawa, rotek dah habis. Mula waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa asyaynahu. Mula kita tuan-tuan, ayat tu mula kita dah pernah, tuan-tuan. Sebelum PU saya macam tu juga. Sebelum PU, tuan-tuan, Allahu Akbar. Lepas PU lain lah. Lepas PU dah kena tahan. Cik keluar, cik. Cik tinta gelap ni, cik, tak boleh. Saman nak keluar. You Hafiz. Ustaz dari mana? Ustaz jauh datang ni. Dia kuliah ni sikit. Oh, okey, Ustaz. Jap. Dia pergi, tuan-tuan. Dia panggil kawan dia. Oi, mati. Saya kata, mati aku, mati. Dia panggil 2 orang. 3 orang semua tinggal kita sana. Mati aku. Sekali jumpa, Ustaz, ambil handset tadi kejap, ambil gambar kejap boleh? Oh, ambil lah kejap. Ambil lah gambar, tuan-tuan, gitu kan. Ambil lah gambar semua. Okey, Azad, pandai Azad, kan. Macam mana ni, kan? Boleh dia bagi tip-tip macam mana, boleh buat rayuan apa semua, kan, supaya tak kena saman lah. Dulu sekarang, dulu, tuan-tuan, kita siapa lah kita? Tak nak lah kita jadi PU ni pula ambil kesempatan. Bila macam mana dah rezeki, tuan-tuan, dah rezeki begitu. Ustaz Zahid terus pun beritahu dia sambung juga rezeki. Nak cerita apa, tuan-tuan? Sebelum PU ni pernah tiba-tiba rotek saya dah mati dah seminggu tak perasan. Allah, kelang kabut kita menggeletar, saya pun tak tahu. Jumpa polis saya menggeletar semacam. Mula kelang kabut, ya Allah, tolong ya Allah. Takut kena 300, tuan. Wajalna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw. Dia buka lampu suluh tu, tengok kat rotek tu lama, tuan-tuan. Wajalna min baini aydihim saddaw. Dia tengok tak nampak tarik, saya tak tahulah kenapa lama juga akhirnya. Okey, tuan, jalan, tuan, jalan. Jampi aku, hebat juga bacaan ni. Tapi tuan-tuan pandai-pandai nak baca, jangan lari daripada kesilapan lah. Nak cerita apa, ketika Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah SAW berhijrah, tuan-tuan, malam itu ayat ini diturunkan dan Rasulullah baca ayat ini. Bergeraknya Rasul malam itu pada, tuan-tuan, 27 Safar. Hijrahnya Rasul ini sebenarnya pada bulan Safar, bukan pada bulan Muharram. Safar, tuan-tuan, 27 Safar. Rasul sampai saja, tuan-tuan, dekat Gua Thur, 3 malam berada di sana. Abu Bakar hebat, tuan-tuan. Abu Bakar luar biasa. Allahu Akbar. Abu Bakar sahabat Nabi yang luar biasa. Kita dalam nak memilih sahabat, carilah yang seperti Abu Bakar. Dia masuk, tuan-tuan, dia masuk ni, dia Rasul, kau tunggu dulu. Abu Bakar ini sahabat Nabi yang umurnya 2 tahun bawah daripada Rasulullah. Kalaulah Rasulullah wafatnya 23, Abu Bakar ketika itu umurnya 61 tahun. 2 tahun dah. Dan itulah bapa mertua Rasulullah, Abu Bakar, sebab Rasulullah dah boleh berhijrah di Madinah lepas berapa tahun, kahwin dengan anak Abu Bakar, iaitu Aisyah. Tuan-tuan, Abu Bakar luar biasa. Dia nak masuk Gua Thur, dia masuk dulu. So kau tunggu dulu, dia cek apa ada tak ada. Masuk, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Abu Bakar berhijrah. Abu Bakar sahabat Nabi, hebat tak hebat.
Dia memperjuangkan Islam, tuan-tuan puan-puan, bukan seorang diri dengan anak-anaknya Abdullah bin Abi Bakar. Begitu dengan Asma bin Abu Bakar yang menyediakan makanan-makanan Nabi dan Abu Bakar sepanjang perjalanan hijrahnya Rasul. Nak cerita Abu Bakar memperjuangkan Islam dengan seluruh keluarganya. Kita hari ini tuan-tuan, yang semangatnya, yang rajin mungkin suami aja, yang isteri tak rajin. Anak-anak, harilah generasi sekarang ni generasi Z, tuan-tuan. Anak-anak saya ni, kita dia generasi Z. Dia gilakan tablet ni. Seronok suka tak ni? Suka tak? Suka, tuan-tuan. Kalau kita apalah kisah lagi pula Note 4 sekarang ni kan. Ustaz kan, apa iPhone 6, suka anak-anak. Ini yang kita nak bawa hijrah, tuan-tuan. Nak hijrahkan keluarga kita bagaimana Abu Bakar. Rasulullah sebelum nak berhijrah, tuan-tuan, apabila dakwah dia nak berterang-terangan, dia secara sembunyi-sembunyi. Apabila dia dakwah terang-terang, dia berdiri atas bukit Safar, tuan-tuan. Dekat bukit Safar. Bukit Safa dan Marwah, bukit Safa, dia berdiri. Dia kata apa? Wahai sekalian Arab, kalaulah aku beritahu kepada kalian di belakang bukit sana ada tentera-tentera yang akan datang menyerang kita, adakah kamu semua percaya? Kami percaya Muhammad. Apa juga kata-katamu Muhammad, kami percaya. Tuan-tuan, kan Rasul umur 35 tahun ketika itu dia mengetuai meletakkan batu Hajar Aswad yang hilang. Ingat tak, tuan-tuan? Gelaran Al-Amin dah ada pada Rasul. Kalau aku beritahu di belakang sana ada kumpulan yang akan menyerang kita, kamu percaya? Kami percaya Muhammad. Maka dengan ini aku tegaskan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Mula pelik, tuan-tuan, mula pelik. Ada yang percaya, yang tak percaya. Abu Lahab lah yang paling tak boleh terima, tuan-tuan. Berita sampai ke dia, weh, akulah yang paling gembira kelahiran anak saudara aku ni. Tapi ketika mana Muhammad boleh cakap, sebab tuan-tuan di Mekah ketika itu berhala penuh dekat Kaabah ni, contoh Kaabah, berhala 300 lebih berhala dikelilingi Kaabah. Mana boleh terima Abu Lahab, nak bersilat dengan aku Muhammad, kau tunggu. Itu bahasa zaman sekarang lah, nak bersilat lah. Kau tunggu. Tuan-tuan puan-puan, apa yang kita lakukan, dakwah kita tak ada. Kita Allah. Kapet mahal ni, tuan-tuan. Kapet mahal, Tuan Imam. Mahal ni, saya tahu. Boleh tidur ni, tuan-tuan. Kalau sujud tak bangun-bangun, sampaikan nanti. Ni, tu kipas transformers bawa dah kat sini. Ni kipas transformer, tuan-tuan. Bagi selesa, semua sejuk. Masjid cantik itu pun susah kita nak pergi masjid. Rasul dakwah, tuan-tuan. Naik ke mana, tuan-tuan, tu dia naik sampai ke bukit, sampai ke Taif. Saya pernah 2 kali naik Taif, tuan-tuan. Naik Taif ni macam naik Genting Highland. Genting Highland masih okey lagi, dia ada two way, tuan-tuan. Jalan berbeza pergi balik. Macam pergi Cameron tu kan jalannya bahaya. Betul-betul lereng bukit tu Taif, tuan-tuan. Bahaya. Sampai kat sana saya kata, macam mana lah Rasulullah nak naik dekat atas bukit ni, nak naik ke Taif, tuan-tuan. Taif ni sejuk. Allah. Rasulullah sampai kat sana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Orang-orang Taif, apa yang dijamukan Rasul bukan dengan makanan, bukan dengan kekayaan, bukan dengan sebagai tetamu. Dia kumpulkan kanak-kanak baling batu kepada Rasulullah. Diriwayatkan Rasul sampai berlari. Berlari ni kena batu, berlari. Berlari sebab banyaknya batu menghimpap kepada Rasul. Sehingga diriwayatkan, tuan-tuan, kaki Rasulullah dia pakai kasut tu bunyi bunyi air, macam kita masuk sawah macam tu, atau hujan kan, kita berjalankan kasut kita akan bunyi kan, ada air baki kan. Bayangkan Rasulullah berlari, tuan-tuan, dengan bunyi air itu adalah darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif. Allahu akbar. Tapi apa yang kita buat dakwah, tuan-tuan? Ini yang kita nak hijrahkan, tuan-tuan. Peristiwa hijrah kita dah tahu panjang lebar. Ini yang kita nak ambil intipati, tuan-tuan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-hijratu, kata Rasulullah SAW, tuan-tuan puan-puan sekalian, al-hijratu khoslatan. Hijrah ini ada 2, kata Rasul. Yang pertama, antahjara sayyiat. Antahjara sayyiat, untuk kamu hijrahkan, kamu tinggalkan maksiat. Yang kita nak hijrahkan. Apa lagi yang kita nak lakukan, tuan-tuan? Sebab al-hijrah itu bermaksud al-tark, meninggalkan. Kita nak tinggalkan dosa-dosa yang kita lakukan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Allahu akbar. Kita nak tinggalkan. Kalau dulu, tuan-tuan, kita makan duit riba,
Kita berurusan dengan urusan konvensional. Dulu tak apa tuan-tuan, kita tidak ada pilihan. Sekarang tuan-tuan beritahu kat saya, mana bank yang tak ada Islamic banking? Beritahu pada saya, bank Islam memang dah Islamic banking. Bank rakyat memang dah Islam. Bank muamalat ya. CIMB ada CIMB Islami. HSBC ada HSBC Amanah. Standard Chartered apa tu? Asjid. Hong Leong Bank, tuan-tuan, Hong Leong Bank pun ada Islamic banking. Tu dia. Nak apa lagi? Orang jumpa saya selalu ingatkan jemaah umrah, jemaah haji saya. Saya kata, kita balik haji, balik umrah ni kerja pertama, tukar, saya kata siap-siap. Mana-mana yang konvensional, tukar. Itu kemabruran haji kita. Bukan ketika kita ibadah, Imam Nawawi kata kemabruran al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu adalah, haji yang mabrur itu ganjaran pahalanya adalah syurga. Bukan ketika mana kita beribadah kat Mekah. Balik ke Malaysia, kita berubah tak berubah. Itulah kemabrur. Itulah yang kita nak bawa bulan hijrah, tuan-tuan. Saya kata tukar. Rasulullah ketika khutbah yang terakhir, Rasulullah ingatkan tentang bab riba ni. Tinggalkan kamu riba, tinggalkan. Ada 73 azab riba ni, tuan-tuan. Yang paling ringan dalam 73 azab adalah azab riba ini seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya, seorang wanita berzina dengan bapaknya. Itu paling kecil. Na'udzubillah. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, buka bank nanti hari apa? Hari Ahad. Tukar siap-siap. Ustaz, Datuk jumpa saya. Kita bawa jemaah ni tuan-tuan, banyak yang Datuk, Tan Sri, Puan Sri semua saya bawa. Alhamdulillah, adalah sikit pengalaman. Datuk tanya, Ustaz, kalau kita berurusan duit dah ada kat akaun dah lama, Ustaz, tapi saya tak ambil duit riba tu, Ustaz. Dia kan ada lebihan-lebihan, tuan-tuan. Duit ni saya tak ambil, saya masuk sebab dah lama malas nak tukar, Ustaz. Saya kata, Datuk berurusan tak dengan urusan riba lagi? Betul, Datuk tidak ambil duit riba, tapi Datuk berurusan tak dengan duit riba? Yelah Ustaz, kita masihlah ada transaksi masuk keluar. Maknanya kita masih lagi berada dalam transaksi riba. Tukar totally, tuan-tuan. Insurans, Ustaz, ada orang jumpa saya kat beg, tuan-tuan, Sinar FM, telefon, Ustaz, malulah Ustaz, dulu Ustaz saya lah zaman jahiliah dulu, Ustaz, macam-macam, Ustaz, dulu kita Ustaz dah macam-macam insurans. Dulu mana ada takaful, sekarang ni ada takaful macam-macam. Nak tukar rugi, Ustaz, kalau putuskan, Ustaz, kalau saya keluar sekarang insurans rugi besar. Saya kata, kau nak ke azab Allah yang besar di sana. Ni hijrah yang kita nak, tukar insurans kita kepada takaful. Inilah kita tinggalkan maksiat. Inilah hijrah yang sebenar yang kita nak bawa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, Rasulullah SAW meninggalkan Mekah itu dengan pahit. Sebab Rasulullah sayangkan bumi Mekah. Rasulullah cintakan bumi Mekah, tuan-tuan puan-puan, sayang sangat dekat bumi Mekah. Kalaulah engkau tidak mengeluarkan aku daripada bumi Mekah, nescaya aku tidak tinggalkan. Rasulullah dilahirkan di Mekah, tuan-tuan. Rasulullah boleh berhijrah daripada Mekah ke Madinah, jarak 450 km, tuan-tuan. Sampai di Madinah, Rasulullah berdoa, Ya Allah, aku nak jadikan bumi Madinah ini jadi tanah haram seperti mana Mekah jadi tanah haram, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak tanah haram tu maksudnya apa? Tahu tak haram? Adik-adik tahu tak haram? Haram melakukan maksiat, kan? Dekat sana, tuan-tuan, tanah haram ni maksudnya tak boleh buat benda-benda yang tertentu. Tak boleh nak buru binatang, nak cabut pokok, tengok pokok cantik, cabut sesuka hati. Tak boleh, kena dam. Ada jemaah saya jumpa, Ustaz, saya nampak burung merpati penuh lah, Ustaz. Jadi saya dengan anak-anak ni, anak-anak dengan saya pun sukalah kejar burung merpati ni. Bila kejar dia tengah banyak, tengah makan, kejar dia, burung merpati terbang. Lepas tu dia datang balik. Kami patah balik, kami kejar lah, Ustaz. Seronok tengok burung merpati ni, Ustaz. Tiba-tiba tengah 2-3 kali kona-kona, Ustaz, terpijak seekor, Ustaz. Padan muka, saya kata. Kenapa, Ustaz? Kena dam. Termasuk, tuan-tuan, tak boleh, haram hukumnya. Sebab burung merpati ni kategori binatang buruan, tidak boleh termasuk. Hatta kat Mekah ni banyak belalang, tuan-tuan. Kalau pernah perasan, kalau kadang musim panas bulan 6 kita sembahyang, belalang banyak. Tengah-tengah sembahyang, tuk dekat mata ni, pak, orang tepuk, puk. Ustaz, saya agak nyamuk tengok-tengok belalang besar ni, Ustaz. Kena dam, tuan-tuan, jangan main-main. Kena dam. Ada jemaah saya, dia keluar tanah haram, habis haji dia keluar tanah haram.
Dia apabila nak masuk tanah haram balik daripada Mina tu luar nak masuk, taksi akan berhenti. Taksi tanya, haram, 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 haram. Jemaah ni kata haram, haram, halal, halal, haram, halal. Taksi pun belah tuan-tuan. Datang taksi kedua, haram, 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 haram. Orang Arab, haram, haram. Halal, halal, haram, haram, halal. Dia pun telefon saya, Ustaz Hafiz, tolong Ustaz. Kenapa ye? Ustaz, semua orang kata saya anak haram Ustaz. Orang Arab ni kata saya anak haram, saya katalah saya ni anak halal. Dia tak faham, dia belah je Ustaz. Tuan-tuan salah faham, saya kata Allah, jiji salah faham. Dia nak haram-haram tu nak pergi masuk tanah haram. Nak masuk ke Mekah, nak masuk ke Kaabah tu haram, Masjidil Haram lah tu. Nak cerita apa tuan-tuan? Haram ini tanahnya haram, haram melakukan maksiat hebat. Mekah tempat yang hebat tuan-tuan. Sebab itu kita usahakanlah sebagai penutup tuan-tuan puan-puan, kita usahakanlah masa kita kumpullah duit tuan-tuan. Apabila nak dapat intipati hijrah ini, kita pergi Mekah, kita akan dapat transformasi tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan kalau dekat Arafah, Allah, dekat Arafah semua orang rindu Arafah tuan-tuan. Berada di bumi Arafah biasa je ada Masjid Namirah, masjid besar, separuh tanah haram, separuh tanah haram. Separuh tanah haram, belakang tanah halal, depan tanah haram. Setahun sekali je guna. Sebab Arafah tak ada apa-apa, melainkan pada 9 Zulhijjah. Tahun ni pula Haji Akbar tuan-tuan, haji hari Jumaat. Luar biasa tuan-tuan. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari pelosok dunia dengan dosa-dosanya, dengan keadaan syuksan wa ghubran. Allah Akbar tuan-tuan, orang pergi Mekah 2 kali ihram dalam keadaan syuksan wa ghubran, dalam keadaan kusut masai, berdebu, berbau. Bayangkan tuan-tuan, mana ada orang mandi sangat dekat Arafah 3 hari tak mandi sangat, bau masam Allah Ta'ala yang tahu dah. Allah, berdebu tuan-tuan. Bayangkan nak kongsi 2,500 orang tuan-tuan dekat apa tu? Dekat Arafah tu. Kalau pergi dengan tabung haji travel ke, kalau pergi bukan ikut sendiri, pergi ikut betul-betul dengan Malaysia. Saya mula-mula pergi dengan persatuan, tak dapat lah. Lepas tu saya bertugas je, mutawif je, duduk. Bayangkan 2,500 orang kongsi 10 tandas tuan-tuan. 10 tandas kongsi, ingat tak tuan-tuan kita pergi haji? Allah Ustaz, kena pula bangun pagi 2005, 2006 sejuk tuan-tuan. Bangun pagi memang confirm nak ke tandas, beratur tu dia 8 orang, 9 orang. Allah, aku pula jadi imam pula tugas hari ni. Allah, macam mana ni? Jijik bagi saya Ustaz, saya pun dah tak tahu Ustaz, sorry Ustaz, semua tak tahu. Akhirnya saya tengok kat satu kawasan tu, dekat apa, sampah penuh dengan betul-betul mineral tuan-tuan. Tapi airnya bukan air mineral, air kuning. Darurat syuksan wa ghubran sampai keadaan macam tu. Orang cari ini, hari ni hari Zulhijjah tuan-tuan, bulan haji ni. Sampai orang cari, saya pun terpaksa tuan-tuan. Darurat Ustaz, macam mana dah tak ada tanda syuksan wa. Sampai jemaah wanita tuan-tuan beratur di es. Mana ada beratur lurus es. Berapa lama dah, 1 jam dah Ustaz saya tunggu. Sampaikan masuk 3 orang sekali tuan-tuan. 3 orang masuk sekali, perempuan sekalian. Bayangkan nak buat haji, bukan seronok-seronok, bukan gembira-gembira, tu pengorbanan. Tapi apabila kita pergi sana, kita akan dapat hijrah yang sebenar tuan-tuan. Sana pula tandasnya fiber, tuan-tuan tahu fiber, bukan konkrit. Fiber, dia tidak tahan tau. Dekat Arafah, Mina ni tandasnya tandas sementara, dia bukan konkritnya, fiber. Kalau 2-3 orang muatan dia lebih, kes 2009, 2010 tuan-tuan, jatuh 3 orang jemaah haji ni, jatuh wanita, pum, 3 masuk dalam 2 meter ke dalam, tak tarik tuan-tuan. Allahu Akbar. Cuba kalau kita buang angin tuan-tuan, tahan tak bau tu? Dalam kereta tak ada bunyi, tiba-tiba ada seorang bau masam aja. Weh, kita buka tingkap mula tuan-tuan. Weh, siapa lah yang bau ni masam betul, memang habis suara kita keluar tuan-tuan, tak tahan. Tok tarik tu 3 orang jatuh terus tuan-tuan, 2 meninggal, seorang koma. Nak dapat haji yang mabrur. Allah Ta'ala berfirman pada malaikat, walaupun mereka datang dalam keadaan yang syuksan, 2 kain ihram tuan-tuan. Kain ihram yang tidak boleh berjahit. Kita berjahit ni tuan-tuan, ni berjahit ni dia satu kebanggaan. Buat design sini tuan-tuan, ada color kat sini pula, ada line kat sini. Kebanggaan kita ni ada. Pakai 2 kain ihram tutup lebih kurang je tuan-tuan. Itu pun
Kalau bangun pagi tuan-tuan tak ada ikat betul, baru terbang semua kat ihram kita tu. Tu biasa. Dua kali ihram je. Pakai slipper kena nampak ke lima kaki tu. Allah. Lima kaki pula, 5 jari. Ada tansi jumpa saya, Ustaz, saya puas cari slipper Ustaz. Paling-paling nampak 3 jari Ustaz, 2 jari tak nampak. Fatwa kebangsaan kita muzakarah haji mesti nampak 5 jari. Mazhab Syafi'i kita kata kena nampak 5 tan seri. Tuan-tuan beritahu saya, mana selipar kalau pakai nampak 5 jari, 5 jari kaki dengan nampak tumit kasut apa? Selipar apa tuan-tuan? Selipar apa? Selipar Jepun. Selipar beri tandas. Hinanya kita di sisi Allah Ta'ala, tak kira lah orang kaya orang miskin, raja maupun rakyat jelata. Wahai malaikatku, walaupun hamba-hambaku ini datang dengan dosanya yang besar, walaupun dosanya sebesar gunung gadang, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan, walaupun dosanya sebanyak butiran pasir di padang pasir, nescaya akan kuampunkan segala dosa-dosa mereka. Keluarlah hamba-hambaku daripada bumi Arafah ini seperti mana kamu baru dilahirkan. Allah tuan-tuan, kumpul duit tuan-tuan, pergi umrah, pergilah haji, seronok tuan-tuan. Dah daftar haji belum semua? Daftar haji tuan-tuan. Tuan belum pergi haji tapi dah daftar haji. Bila perginya insya-Allah? 2018. Alhamdulillah tuan-tuan. Daftarnya tahun 2009. Lebih kurang 2008. Lebih kurang 2008 2009. Ada lagi tuan-tuan yang dah daftar haji lebih lambat sikit perginya? Ada tuan-tuan? Ada lagi yang daftar haji? Ada. Daftar. Tuan dah daftar dah? Dah pergi dah? Belum. Bila perginya tuan insya-Allah? Ha? 20 tahun lagi. Maknanya kalau 20 tahun lagi 2034. Okey lagi tuan-tuan. Ada saya pergi dekat Pulau Pinang itu, Ustaz saya pergi 2060. Umur sekarang berapa tuan? Umur Ustaz sekarang saya 55 Ustaz. Kira sendiri tuan-tuan. 2060 tolak 14 tuan-tuan, lebih kurang 36 campur dengan 55. Tak tuan-tuan puan-puan, 81 tahun, 90 tahun. Tu dia 90 tahun baru pergi haji tuan-tuan. Saya baru 2-3 bulan yang lepas daftar anak saya tuan-tuan. Saya balik haji 2009. Satu tahun itu saya balik, saya daftar sebagai, saya kata saya nak daftar sebagai jemaah haji. Hai Ustaz, tengok banyak nama Ustaz ni, nak pergi haji apa lagi? Saya kata saya nak daftar jadi jemaah pula. Oh boleh Ustaz. Saya daftar dengan isteri saya 2009, saya daftar 2029 saya pergi tuan-tuan. 2018 tu lebih awal maknanya. 2029 okey lah, umur saya 50-an tuan-tuan. Anak saya yang 6 tahun 5 tahun tuan-tuan, saya daftar 3 bulan lepas. Bila perginya tuan-tuan? 2077. Tuan-tuan kiralah kalau pergi sekarang kita daftar 2080. Umur tuan-tuan maknanya kalau dah 40 tolak sendiri tuan-tuan, maknanya umur 100 tahun baru pergi haji. Ambil kau. Jadi maknanya daftar haji 1300 tuan-tuan. Orang Johor ni orang kaya-kaya kan. Daftar haji siap-siap tuan-tuan, papan 1300. Hebat Mekah. Beza tuan-tuan. Macam kita subuh pagi tadi, Allah, imam kita suara masya-Allah tabarakallah. Ini kita nak cari masjid yang macam ni tuan-tuan. Selesa dengar imam pula suara Allah. Alif Lam Mim. Dengar tu Allah, tak rasa tuan-tuan. Ini pula kadang-kadang tu Allah macam kat Mekah sembahyang tarawih. Kalau tuan-tuan pernah Allah nak cerita Mekah yang hebat ini, kita nak hijrah hebat tuan-tuan. Sembahyang kat Mekah Allah tak rasa tuan-tuan puan-puan. Sembahyang dia berjam-jam biasa. Dah habis dah. Satu juzuk satu malam. Pernah saya kat Mesir tuan-tuan sembahyang Allah. Orang Zuhur sampai penuh masjid. Rupa-rupanya nak menantikan imam namanya Imam Jibril. Kenal Imam Jibril tuan-tuan? Imam Jibril. Kenal Jibril? Bukan malaikat Jibril tadi. Imam namanya Jibril. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Imam Jibril luar biasa. Orang menanti daripada Zuhur, penuh dah masjid. 29 malam 29 saya datang lambat tuan-tuan, saya semayang 4 km, 1 km daripada masjid. Bayang kat atas jalan raya je. Penuh. Tengah-tengah semayang ni tuan-tuan, 27 malam tu saya semayang penuh orang ni. Imam Jibril semayang. Tengah-tengah semayang banyak bunyi letupan. Wih, saya dah risau tuan-tuan. Wih, ni berperang ke apa ni? Mesir ni negara darurat Allah. Aku dalam umur 20 tahun tak kahwin lagi. Umur tu 20 tahun kelang kabut tu tak khusyuk dah. Tiba-tiba tuan-tuan bunyi kat dalam masjid.
ya Allah, tak khusyuk dah. Sekali depan saya, orang tengah semayang, jatuh pingsan tuan-tuan. Orang semayang jatuh pingsan. Saya pun, ya Allah, aku nak buat apa ni? Allah nak jatuh juga ke? Semua orang pupu jatuh. Orang semayang punya saya bawa perasan. Imam tengah semayang tuan-tuan sedang baca ayat tentang azab. Imam sedang membaca tentang ayat tentang neraka. Allah. Kita tuan-tuan semayang tarawih. Okey kalau imam kita kena pula. Kalau imam tuan-tuan Allah 80 tahun, maaf tuan-tuan, bukan tak boleh-boleh. Sebab kadang suara kita dah habis lah, expired sikit. Kat Perak tuan-tuan Allah, kat kampung isi saya Allah, kesian. Bismillahirrahmanirrahim. Betul lah dia punya tajwid, tapi kena sembahyang tarawih tuan-tuan. Allah, orang kat belakang, oi, bila Pak Imam nak mati, Pak Imam duduk sembahyang pun khusyuk, kita pun pengsan juga tuan-tuan. Orang Melayu orang sembahyang pengsan, tapi sembahyangnya lain pengsannya. Dengan sembahyang tu tuan-tuan, dengan sembahyang tu dia pagi tadi pun ada juga kan. Itu orang Melayu kita kalau dia apa, kalau dia pengsan. Orang Arab sembahyang Allah tuan-tuan, sembahyang subuhnya, sembahyang tarawihnya kat Mekah Allah. Ini yang kita nak dapat. Dengar azannya tuan-tuan, dahsyat. Dengar azannya, Allah tu kelang kabut. Kopiah. Jubah. Kelang kabut dari tingkat 20 ke tingkat bawah tuan-tuan. Naik lift laju, semua kelang kabut. Subuh kalau pukul 3.30, 1.30 orang dah pergi semayang dah. Allah tuan-tuan, tu kat Mekah. Nak dapat hijrah yang sebenar, perubahan, pergi Mekah tuan-tuan. Dahsyat, Allahu Akbar, luar biasa. Kalau kat negara kita sebagian tempat Allah dengar azan tuan-tuan, kanak-kanak naik basikal ni, kalau naik basikal ni dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naik basikal kona balik anak laju balik rumah. Kenapa ni Along kau laju ni? Hantu azan mak, tolonglah mak, takut. Di Mekah tuan-tuan, khutbahnya dia tak ada yang tidur. Tak macam kita tuan-tuan. Tak percaya tengok sembahyang Jumaat nanti tuan-tuan, kena pula kapek selesa sikit. Tengok, tak percaya tengok. Tuan Imam boleh periksa kira berapa orang. Berapa? Dia cari tiang-tiang hikmah. Tuan-tuan tahu tak tiang hikmah ni apa? Sekarang tak apa tuan, ni sembahyang Jumaat dia memang kuat leno. Lagi kalau hari kerja, Johor okey lagi tuan-tuan, boleh tidur sekejap nanti. Memang nak tidur. Kena pula Pak Imam suara ittaqullah, usikum wa iya bitaqwa Allah. Makmum ni sampai jawab jawapan imam. Saya pernah duduk sebelah makmum ni seorang. Kuat mendengkur dia. Orang sebelah aku ni kuat melawan Pak Imam di atas. Tuan-tuan, Rasulullah kalau berkhutbah tuan-tuan, ihmarrat wajhuhu. Saya percaya imam masjid kita ni memang power tuan-tuan. Ihmarrat wajhu dalam asyama'in, mukanya merah kemerahan. Khutbah tu macam nak berperang. Dia tak boleh lembut-lembut khutbah tuan-tuan. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. No. Itu bukan khutbah yang sebenar. Baik itu orang tidur, kita nak kumpul penuh masjid seminggu sekali 15-20 minit tuan-tuan. Bagi power betul-betul imam hari ni, insya-Allah bagi habis-habisan. Rasulullah khutbah tu merah kemerahan, seperti memberi arahan kepada tentera-tentera perang, macam nak berperang tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini hijrah yang kita nak. Macam dekat ni last tuan-tuan, last hijrah apa ni, satu kisah tuan-tuan dekat apa ni, dekat Masjid Gombak tuan-tuan. Allah, dekat Selangor ada satu masjid ni, setiap bulan ada satu Pak Imam ni, kalau dia khutbah tak ada yang tidur. Saya cukup pelik betul lah tuan-tuan puan. Kawan saya memang orang hebat juga, kenal dengan dia. Dia kata Ustaz Hafiz, seorang imam ni kalau khutbah tak ada yang tidur. Saya kata dahsyat. Saya tuan-tuan pernah khutbah tajuk penyelewengan Syiah. Tuan-tuan memang hantam habis-habisan tuan-tuan. Tutar. Tak ada, semua terbuka mata macam ni. Tapi 2-3 orang ada tidur juga. Saya geram. Saya rasa macam nak baling tu apa tu, tongkat tu aku nak baling je dia atas. Tidur juga. Sebab Rasulullah memang kat Mekah tuan-tuan khutbah tak ada yang tidur. Hai,
Mekah Madinah tunggu, gue dengar, tak faham pun dengar juga. Tapi masjid ni tuan-tuan tak tidur orang. Saya tanya apa yang hebatnya? Pak Imam ni tuan-tuan khutbahnya menyeramkan. Tuan-tuan tahu tak menyeramkan lagu mana? Khutbahnya lain pada yang lain, dia punya intonasi dia. Wahai orang-orang beriman, ya Allah, takut orang tuan-tuan, bertakwalah kamu kepada Allah. Ui. Boleh Pak Imam buat Albani memang tak ada yang tidur tuan-tuan. Tapi yang dahsyatnya tuan-tuan, yang ini jangan ikutlah. Bukan khutbah menyeramkan, bukan khutbah aja menyeramkan, sembahyang pun menyeramkan juga. Ini yang pelik. Qul a'udzu birabbin nas. Orang tengah sembahyang, Allah, aku kena talqin ke ya Allah. Khusyuk orang bagus. Padan muka jemaah semua situ. Ada lagi tuan-tuan nak cerita apa? Pergilah Makkah. Itulah hijrah yang sebenar. Kalau kita nak tahu, tinggalkan maksiat, kita kembali kepada yang lebih baik. Ajar anak-anak kita tuan-tuan untuk ke arah yang lebih baik. Kata murabbi kami di Pencetus Rumah, Datuk Dr. Fadilah Kamsah, kenal tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata umat Islam hari ini, dia cakap pada kami, piu-piu umat Islam di Malaysia ini, kajian saya piu-piu, tanggungjawab kamu, 80% umat Islam di Malaysia tak solat. Tak solat tuan-tuan, tak solat. Tuan-tuan boleh buat kiraan banci berapa ramai yang datang masjid. Tuan-tuan, tinggal sembahyang, 80% tinggal sembahyang. Sembahyang dia kejap ada, kejap tak ada. Ini bukan saya kata tuan-tuan, saya ingat kata-kata beliau. 20% yang sembahyang, yang sempurna berapa orang tuan-tuan? Inilah hijrah yang kita nak. Panggil anak-anak kita tuan-tuan, cinta pada masjid, program dengan anak-anak muda. Kita bawa tuan-tuan, geng-geng muda ni kita tarik mereka, mudah-mudahan ada perubahan dan hijrah yang kita bawa. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan. Cukuplah sampai sini pertemuan kita yang baik daripada Allah Ta'ala, kelemahan daripada diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Jadi mudah kita dipertemukan pada masa yang akan datang. Saya minta maaf ambil masa sikit tuan-tuan. Datang dari jauh, daripada Selangor, ceramah setengah 1 jam tak boleh, dia allergic tuan-tuan. Dia memang tak boleh, dia kena lebihkan sikit. Jadi tuan-tuan puan-puan, saya minta maaf kalau terlanjur bahasa terkasar tuan-tuan. Kalau ada kesilapan daripada saya manusia biasa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima hijrah kita insya-Allah. Dan kita akan tutup sedikit dengan bacaan doa insya-Allah tuan-tuan. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pemurah lagi maha penyayang, kami menadahkan tangan-tangan kami ya Allah yang penuh dengan dosa dan noda ini ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara mara kami, dosa sahabat handai kami, jiran tetangga kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, dan dosa umat Islam di dunia ini ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami berhijrah ya Allah ke jalan yang diradai oleh-Mu ya Allah. Tinggalkanlah maksiat ya Allah dalam diri kami ya Allah. Kalau dulu kami berurusan dalam urusan riba ya Allah, ubahlah kami kini ya Allah urusan kewangan dalam Islamic banking ya Allah. Kalau dulu kami kurang menjaga aurat ya Allah, kami tidak sembahyang dengan sempurna ya Allah, tapi hijrahkanlah kami ya Allah. Terimalah sembahyang kami dan ihsan kami yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Peliharalah keluarga kami ya Allah. Jauhkanlah daripada keluarga kami gangguan syaitan iblis laknatullah, daripada fitnah dajjal ya Allah, daripada fitnah manusia ya Allah. Kau jadikanlah seluruh masyarakat di tempat ini ya Allah tolong menolong ya Allah. Jauhkanlah daripada kes-kes jenayah ya Allah, perkara rompakan dan lain-lain yang tidak baik ya Allah. Satukanlah hati-hati kami seluruh taman ini ya Allah dengan iman dan taqwa, mengimarahkan masjid yang mulia ini ya Allah, rumah daripada rumah-Mu ya Allah. Rahman ya Rahim ya Mujib as-Sa'ilin. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan yang kami sedang beriman ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan kami sedang sujud kepadamu ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami sedang sembahyang ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami sedang membaca Al-Quran ya Allah. Matikanlah kami ya Allah dalam keadaan kami sedang ingat kepadamu ya Allah. Jangan Kau matikan kami ya Allah dalam keadaan khatimah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang lupa kepadamu ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami sedang melakukan maksiat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika mana kami menghembuskan nafas kami terakhir nanti ya Allah, adalah anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami sekurang-kurangnya seorang ya Allah yang boleh memandikan kami ya Allah. Ini yang kami harapkan dalam hijrah kami ya Allah. Adalah sekurang-kurangnya seorang ya Allah, anak-anak kami yang boleh mengkafankan kami ya Allah, menjadi imam untuk solat jenazah kami ya Allah. Dan ketika mana kami berada dalam kubur ya Allah, adalah anak-anak kami yang sentiasa mendoakan kami ya Allah. Bukan rumah yang besar yang kami mahu ya Allah, bukan harta yang banyak ya Allah, pangkat yang tinggi ya Allah yang kami mahu ya Allah. Tapi adalah doa anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Terimalah hijrah kami ya Allah. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, tahun ini berbagai ujian dan cabaran Kau berikan kepada negara kami ya Allah. Satu musibah demi musibah ya Allah, Kau nak menunjukkan kepada kami betapa besarnya Kau ya Allah. Sampai hari ini Kau biarkan kami mesti kapal terbang MH370 ya Allah. Kau saja yang tahu di mananya ya Allah. Kau uji negara kami, uji kami rakyatnya ya Allah. Selamatkanlah negara kami Malaysia ya Allah. Jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram, makmur dan sejahtera ya Allah. Kau pimpinlah pemimpin-pemimpin kami di jalan yang ridai oleh-Mu ya Allah. Kau pimpinlah mereka ya Allah. Kau selamatkanlah pemuda dan pemudi kami ya Allah. Selamatkanlah pemuda dan pemudi kami ya Allah. Berilah taufik hidayah pada mereka ya Allah.
Mereka ini akan memerintah negara kami pada satu hari nanti, ya Allah. Bantulah mereka, berilah taufik hidayah pada mereka, ya Allah. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya Allah wa qina adzaban nar. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minum tuan-tuan, maaf saya ambil masa sikit tuan-tuan. Kalau ada tuan-tuan papa nak beli buku tentang agama, tentang kitab yang saya disebutkan tadi, Riqul Maktum, dosa-dosa besar yang kita banyak buat tuan-tuan, karangan Imam Az-Zahabi, buku yang hebat. Ada kawan saya daripada Johor tuan-tuan, dia sentiasa bersama dengan mana-mana guru-guru agama yang datang. Bagus agak kalau kita mulakan hijrah kita dengan satu buku, dosa-dosa besar, 70 dosa-dosa besar. Buku yang begitu hebat tuan-tuan, karangan Imam Az-Zahabi menceritakan dosa yang kita sering buat, antaranya bab riba yang kita tak nampak. Mungkin boleh tuan-tuan di sebelah kanan masjid, kiri masjid, mudah-mudahan tuan-tuan puan boleh tengok kawan saya dia ada bawa buku-buku. Orang Johor juga, saya agak satu perubahan yang baik insya-Allah. Jadi saya minta maaf banyak tuan-tuan, dan kita bertemukan lagi pada masa akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.